Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 21 November 2016, jam lebih kurang 12.30 tengah hari, pihak polis telah menerima panggilan kecemasan yang melaporkan satu pembunuhan telah berlaku di Taman Saintex, Pasir Gudang. Setelah menerima laporan tersebut, beberapa anggota polis bergegas ke tempat kejadian dan mendapati orang awam sedang mengerumuni mangsa. Mangsa dilihat berada dalam keadaan tertiarap dengan beberapa luka tetakan di anggota badannya. Melihatkan kecederaan parah yang dialami, mangsa telah disahkan telah meninggal dunia di tempat kejadian. Pihak polis mula melakukan siasatan dengan menemu bual saksi yang berada di tempat kejadian. Selesai pihak forensik melakukan tugas mereka, mayat mangsa V. Dungga Devi berusia 23 tahun yang bekerja sebagai pekerja pembersihan di lapangan terbang Singapura telah dihantar ke hospital untuk dibedah siasat. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah kisahnya. Hasil siasatan dan temu bual bersama saksi yang berada di tempat kejadian mendapati yang mangsa berada di hadapan pintu pagar rumah rakannya dan sedang berbual jam 12.20 tengah hari. Secara tiba-tiba, suspek, seorang lelaki yang dikenali mangsa, telah datang berdekatan dengan mereka dan memarahi mangsa sebelum mengeluarkan sebilah parang. Mangsa kemudian telah diserang oleh suspek sehingga mengalami beberapa kecederaan parah. Mangsa cuba melarikan diri ke seberang jalan namun rebah di tepi jalan akibat kecederaan yang dialaminya. Mangsa maut akibat kecederaan parah ditetak di bahagian kepala, leher dan kedua-dua belah tangannya. Ketika itu terdapat beberapa orang saksi yang melihat kejadian itu tetapi tidak sempat untuk berbuat apa-apa bagi membantu mangsa kerana suspek bersenjata dan kelihatan sangat ganas. Selepas mangsa rebah, suspek kemudian lari dan menghilangkan diri dengan menunggang sebuah motosikal jenis Yamaha 125Z. Saksi yang melihat kejadian ngeri itu terus mendapatkan mangsa apabila suspek telah pergi dan mendapati mangsa sudah meninggal dunia di situ. Seorang dari mereka telah membuat panggilan kecemasan bagi melaporkan tragedi kejam itu. Suspek juga telah dikenal pasti oleh pihak polis hasil siasatan bersama saksi. Suspek dikenali sebagai MC Vasangker, berusia 32 tahun ketika kejadian dan bekerja sebagai pemandu bas kilang ke Singapura. Pihak polis kemudian giat memburu suspek bagi siasatan lanjut mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Polis juga telah memohon kerjasama orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai suspek untuk tampil membantu siasatan. Hasil risikan anggota polis dan maklumat orang awam, suspek yang beralamat rumah terakhirnya adalah di Flat Tasik, Bandar Seri Alam telah berjaya ditahan dan dibawa ke balai untuk siasatan. Berhubung kejadian, suspek menafikan yang dia telah membunuh mangsa namun mengaku mengenali mangsa sebagai rakan baiknya. Berdasarkan bukti, terdapat saksi yang mengesahkan suspek adalah orang yang telah membunuh mangsa. Suspek telah dihadapkan ke mahkamah pada 6 Disember 2016. Suspek hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah dalam bahasa Tamil di hadapan Magistrate Nur Aisyah Ahmad. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Fitril Hakim Abdul Jalil manakala suspek diwakili Peguam JK Seritaran. Pada 4 Februari 2021, suspek dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Johor Bahru selepas didapati bersalah membunuh mangsa. Pesuruhjaya Kehakiman Dr. Shahnaz Sulaiman membuat keputusan itu ke atas suspek M. Sivasangker berusia 37 tahun selepas pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Dr. Shahnaz dalam penghakimannya berkata hujah pihak pembelaan yang mengatakan suspek tidak berada di tempat kejadian adalah bersifat penafian semata-mata. Suspek menafikan yang dia berada di tempat kejadian pembunuhan dan mengatakan dia berada di Masai. Dia juga menafikan mempunyai motif untuk membunuh mangsa kerana dia dan mangsa adalah kawan baik. Suspek memberitahu bahawa isteri dan pakciknya menjadi saksi yang dia berada di Masai ketika kejadian. Namun keterangan isteri dan pakcik suspek juga tidak menyokong keterangan yang dikemukakannya. Kedua-dua saksi ini tidak dapat mengesahkan
membenarkan keberadaan suspek semasa kejadian pembunuhan berlaku. Oleh itu, tiada saksi yang melihat suspek berada di Masai seperti dakwaannya. Pembelaan ini juga tidak ditimbulkan semasa kes pendakwaan. Oleh itu, pembelaan hanyalah penafian semata-mata dan bersifat afterthought, iaitu difikirkan semula untuk dijadikan alasan. Sejurus keputusan dibacakan jurubahasa mahkamah dalam bahasa Tamil. Suspek kelihatan tenang. Tidak dapat dipastikan motif sebenar suspek membunuh mangsa, walaupun pihak polis tidak menolak kemungkinan kejadian itu berlaku bermotifkan dendam atau cemburu membabitkan mangsa dan suspek. Ada kemungkinan yang suspek menaruh perasaan kepada mangsa dan cemburu apabila melihat mangsa rapat dengan rakannya yang lain. Yang pasti hanya suspek sahaja yang mengetahuinya. Semoga kita semua dijauhi dari orang yang mendatangkan kemudaratan kepada kita. Sekian.